Itu juga yang menjadi cabaran kepada kita, terutamanya untuk kita mengalihkan bukan sahaja penyertaan, tetapi bentuk penyertaan Bumiputera terutamanya kelas menengah dalam bidang-bidang baru ini. Kita perlu menggalakkan pertukaran model kejayaan Bumiputera sendiri. Kerajaan bertekad untuk menstruktur semula ekonomi ke arah Malaysia sebagai peneraju ekonomi di rantau Asia dan memastikan rakyat dapat menikmati kehidupan yang lebih bermutu selari dengan ekonomi madani. Dalam hal ini, kerajaan beriltizam untuk meneruskan agenda pemerkasaan Bumiputera sebagai agenda nasional ke arah mencapai outcome yang saksama untuk Bumiputera. Kerajaan akan melakukan anjakan dalam menambah baik agenda pemerkasaan Bumiputera bagi memastikan hala tuju ini adalah lebih bersifat inklusif tanpa meminggirkan sesiapa di Malaysia. Selain itu, kerajaan akan memperluaskan peranan syarikat berkaitan kerajaan dan syarikat berkaitan pelaburan kerajaan iaitu JLC dan JLIC dalam mendukung agenda Bumiputera sebagai agenda nasional serta memastikan peranan lebih proaktif dalam mempergiat serta menggerakkan agenda pemerkasaan ekonomi Bumiputera melalui pelaksanaan dasar serta inisiatif di peringkat JLC dan JLIC berkenaan. Kerajaan juga sedang meneliti dan menambah baik agenda baru pemerkasaan Bumiputera. Sehubungan itu, seperti yang kita sedia maklum, penganjuran Kongres Ekonomi Bumiputera 2024 pada 29 Februari hingga 2 Mac 2024 merupakan platform untuk mendapatkan input dan pandangan bagi menambah baik agenda pemerkasaan Bumiputera supaya lebih menyeluruh ke arah mencapai masyarakat yang lebih adil, saksama dan inklusif. Kesemua intipati hasil daripada KEB 2024, input daripada sesi libat urus dan juga input daripada microsite KEB 2024 akan dicerakin dan diterjemahkan ke dalam hala tuju agenda baru pemerkasaan Bumiputera dan pelan jangka panjang agenda baru ini yang lebih segar dan inklusif tanpa meminggirkan peranan oleh semua etnik di Malaysia akan dirangka untuk tempoh 10 tahun yang akan datang dan dijangka akan diluncurkan pada Jun 2024 ini. Ini termasuklah kaedah-kaedah serta pendekatan baru yang menepati ciri status pembangunan dan sosioekonomi tempatan bagi meningkatkan penguasaan ekonomi Bumiputera khususnya dalam segmen-segmen ekonomi baru seperti pertumbuhan tinggi dan nilai ditambah tinggi SGHV yang telah pun dimasukkan di dalam rangka kerja ekonomi jangka panjang negara. Selepas mendengar jawapan Yang Berhormat Pandan, betul saya bersetuju dan saya ucapkan tahniah. Saya bersetuju sebenarnya bahawa kita kena meningkatkan penyertaan terutamanya golongan kelas profesional Melayu. Ini yang saya ingat tanggungjawab dan cabaran kita bersama iaitu apabila kita melihat pencapaian agenda pemerkasaan Bumiputera sejak 1950-an, sebenarnya kita mencapai beberapa pencapaian yang baik. Walaupun yang selalu ditumpukan itu hanyalah soal pemilikan equity. Tapi yang paling berjaya ialah membentuk satu kelas ekonomi menengah yang tinggi. Dan apabila kita melihat kepada ekonomi negara, banyak peranan di peringkat pengurusan dan profesional sebenarnya adalah daripada profesional Bumiputera di syarikat-syarikat besar. Namun, itu juga yang menjadi cabaran kepada kita, terutamanya untuk kita mengalihkan bukan sahaja penyertaan, tetapi bentuk penyertaan Bumiputera terutamanya kelas menengah dalam bidang-bidang baru ini. Kita perlu menggalakkan pertukaran model kejayaan Bumiputera sendiri. Kerana daripada tahun 70-an, 80-an, model kejayaan itu ialah macam Larut sendiri pergi sekolah berasrama penuh, universiti. Kemudian kita selalunya mau bekerja di syarikat yang memberikan gaji. Boleh jadi CEO, gaji banyak, tetapi itu hanya menambah nilai. Dia tidak membentuk nilai kerana ia tidak diusahakan sendiri oleh kelas menengah Bumiputera.
berbanding dengan kelas menengah bukan Bumiputera yang selalunya jauh lebih cepat. Jadi itu adalah satu perkara struktur yang kita perlu perbaiki selaras juga dengan usaha kita untuk memastikan apabila jangka panjang ekonomi negara ini beralih kepada sektor-sektor berteknologi tinggi. Kalau dulu kita bercakap tentang macam mana kita nak masuk dalam rantaian nilai E&E di Malaysia yang pada ketika itu masih lagi berada di sebelah back end. Yang itu sebagai sebuah negara, itu pun kita dah kena beralih daripada itu. Kerana kita tidak lagi boleh menjadi satu kuasa chips dan E&E tetapi terhad kepada aktiviti yang nilainya pertengahan atau rendah iaitu back end dan mesti naik kepada nilai yang lebih tinggi iaitu design sendiri, mereka cipta. Kerana rantaian nilai apabila kita naik ke rantaian nilai tinggi iaitu mereka cipta, chip kita sendiri, dia tidak lagi boleh dibuat di dalam negara semata-mata. Contohnya, kalau satu chip itu boleh direka cipta pun dengan IP-nya itu daripada negara kita sendiri, tetapi untuk mendapat satu prototype chip, itu perlulah mendapat persetujuan atau lesen daripada beberapa pembuat wafer chip sahaja yang ada di dunia ini, yang tak banyak. Dan pembuat wafer chip ni tak ada di Malaysia. Dia ada di Taiwan, dia ada di Jepun, di Korea dan sebagainya. Jadi model yang kita ada, sebab itu kita memerlukan smart partnership dengan izin, perkongsian bijak daripada semua pihak, terutamanya daripada golongan profesional kelas yang jurutera elektronik dan sebagainya, yang Melayu, Bumiputera dan bukan Bumiputera, daripada syarikat-syarikat besar untuk mengambil risiko dan keluar dan membentuk syarikat sendiri. Dan program ataupun bantuan, ia mestilah tertumpu kepada kumpulan ini, bukannya semata-mata untuk kita memberikan insentif tetapi tidak ada sambutan daripada kelas menengah Bumiputera yang ada dalam syarikat MNC. Ialah kita perlu komited untuk mengurangkan jumlah pekerja asing dan pendatang asing tidak berkemahiran dalam negara kita. Dan yang ini memerlukan bukan saja dasar, tetapi ia juga memerlukan kerjasama daripada industri. Majlis Tindakan Ekonomi Negara pada bulan April yang akan datang akan membincangkan satu mekanisme khusus untuk mengurangkan jumlah pekerja asing ini secara berkala, dan RMK ke-13 yang akan dibentangkan pada tahun depan akan meletakkan sasaran pengurangan jumlah pekerja asing yang lebih drastik dan lebih ketara. Kerana kalau kita terus ada antara 3 ke 3.5 juta pekerja asing, baik yang ada dokumentasi ataupun tidak ada dokumentasi, ini mewujudkan satu kumpulan yang menawarkan struktur kos yang lebih rendah, yang mana memang peniaga tempatan kita tidak boleh bersaing kerana mereka akan terus meletakkan harga yang jauh lebih rendah dan akan terus ada peniaga-peniaga atau orang ramai yang lebih gemar untuk mendapat khidmat ataupun produk daripada mereka. Jadi itu yang pertama di peringkat makro. Di peringkat dasar juga, seperti yang telah kita umumkan tahun lepas, bahawa kerajaan akan membentangkan undang-undang Akta Anti-Rent Seeking ataupun Akta Anti-Alibaba, kerana sebahagian sebab kenapa kita ada fenomena ini ialah kerana penduduk tempatan sendiri yang sama ada menyewakan atau memberikan lesen dia dapat untuk dia berniaga, tetapi dia lebih gemar untuk dapat 3,000, 4,000 sebulan pakai nama dia sahaja. Jadi selagi perkara-perkara ini tidak diselesaikan, dan buat masa sekarang kita tidak ada undang-undang yang khusus yang boleh diambil tindakan kepada penduduk tempatan yang membolehkan fenomena ini makin bertambah. Jadi pandangan kami ialah selain daripada struktur ekonomi itu yang perlu diperbetulkan dengan mengecilkan jumlah pekerja asing yang ada, kita juga perlu mengetatkan undang-undang, salah satunya melalui Akta Anti-Alibaba ini, supaya menjadi kesalahan untuk membolehkan pekerja asing mengusahakan perniagaan dan perusahaan atas nama orang tempatan yang telah menyebabkan berlakunya keadaan seperti sekarang.